wa anta taj'alil hazna idza syi'ta sahla amma ba'd. Kita mulakan kuliah hadis pada tengah hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berada pada hari Tasyrik, ya, yang pertama. Semalam hari Yaumun Nahar, hari raya Aidul Adha, dan pada hari ini adalah hari Tasyrik. Jadi saya ingin mengambil kesempatan kita berada dalam hari-hari Tasyrik ini untuk kita sambung, ya, perbincangan hadis-hadis mengenai ibadah korban dan juga mengenai bulan Zulhijjah. Mungkin kita punya mood masih lagi tentang ibadah korban. Mungkin kita, insya-Allah, mudah-mudahan hadis-hadis yang akan kita kongsikan nanti, kita share nanti, akan menambahkan ilmu kita, ya, mengenai ibadah al-udhiyah ataupun ibadah korban. Okey, sementara tu boleh panjang-panjangkan kepada rakan-rakan yang lain, ya, mungkin ada yang terlepas pandang tentang program pada hari ini. Kita boleh share, boleh panjang-panjangkan, mudah-mudahan dapat kita kongsikan ilmu ini bersama-sama. Baik, jadi pada minggu lepas saya dah bincangkan sehingga hadis yang ke 8, Ustaz. hadis yang ke Hadis yang ke-8. hadis yang ke-8. Tak apa, yang ni saya dah Okey. tukar balik sikit. Saya buat penambahan sikitlah. Okey, saya nak ambil semula dengan, sebab hari ini kita ada 11 hadis yang saya nak bincangkan. Okey, kita ambil semula dengan hadis yang ke-7. Okey, hadis yang ke-5, hadis yang ke-6 ni. Okey. Baik, kita tengok sikit, ambil semula hadis yang ke-6. Baik, di dalam hadis yang ke-6 ini, an Anasin qal ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده. Okey, iaitu daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas berkata, ya, iaitu Nabi SAW berkorban dengan 2 ekor kibas. Hari ini kita kata kambing, yang warna putihnya lebih banyak daripada warna hitam. Aku melihat baginda meletakkan kaki baginda di atas rusuk, atas rusuk kambing tersebut, sambil menyebut nama Allah dan bertakbir. Lalu baginda menyembelih kambing itu dengan tangan baginda sendiri. Baik, apa yang saya nak sebut, kita nak ulas dalam hadis ini adalah mengenai bertakbir. Ya,
bertakbir ketika menyembelih haiwan korban. Baik, yang pertama sekali adalah siapa yang perlu bertakbir? Yang kedua adalah apa lafaz takbir? Yang ini yang kita nak bincangkan pada pagi ini, pada tengah hari ini. Baik. Untuk hadis yang ke-6 ni, kita nak faham, ya, hadis ini kita dapati bahawa Anas bin Malik radhiyallahu anhu bagi tahu kita, ya, dia melihat amalan Nabi semasa Nabi berkorban, ya, Nabi letak kaki atas rusuk kambing, kemudian Nabi sebut nama Allah, Bismillah, kemudian Nabi bertakbir, kemudian Nabi sembelih kambing tersebut. Saya nak linkkan, nak hubungkan hadis ni dengan hadis yang sekejap, dengan hadis yang ke-10. Baik, supaya kita boleh faham konsep takbir. Hadis yang ke-10 iaitu daripada Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali, dan Ammar radhiyallahu anhu. Maka kedua-duanya kita sebut sebagai radhiyallahu anhuma sebab dua orang. Seorang radhiyallahu anhu. Kalau dua orang sahabat Nabi kita sebut radhiyallahu anhuma. Kalau 3 dan ke atas, 3, 4, 5, 6, 7 dan ke atas disebut sebagai jamak. Maka kita gunakan radhiyallahu anhum. Ini dari segi bahasa Arab lah, dari segi nahu. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua orang sahabat ni, Sayyidina Ali dan Ammar, menceritakan. Apa cerita mereka? Kana yukabbiru min yaumi Arafata salatal ghadati wa yaqta'uha salatal asri akhir ayyamit tashriq. Maksudnya, Sayyidina Ali dan Ammar radhiyallahu anhuma menceritakan bahawa Nabi SAW sentiasa bertakbir pada hari Arafah selepas solat al-ghadah. Ni, solat al-ghadati. Solat al-ghadah ni maksudnya solat subuh. Dan menghentikan takbir selepas solat asar hari terakhir bagi hari-hari tashriq. Hadis ini adalah hadis sahih riwayat Al-Hakim. Baik. Kita nak bincang pada tengah hari ini adalah persoalan berkenaan dengan takbir. Ya, baik. Takbir, kita ambil yang pertama, kita kena faham bahawa takbir hari raya ni dia ada dua jenis. Yang pertama disebut sebagai takbir mursal, ataupun setengah-setengah kitab, setengah-setengah ulama menamakan dengan takbir mutlak. Takbir mursal ataupun takbir mutlak. Baik. Takbir mursal dilakukan, dilaungkan apabila
masuknya waktu maghrib, waktu maghrib malam raya. Apabila terbenam matahari malam raya. Jadi 9 hari bulan Zulhijjah kemudian masuk 10. Jadi pada maghrib 10 Zulhijjah, 9 masuk ke 10. Ya. Baik. Sampailah kepada sehingga sebelum imam bertakbir solat sunat hari raya. Sebelum imam mengangkat takbir untuk menunaikan solat sunat hari raya. Jadi pada malam raya tu lepas isyak 10, 11 nak takbir, pagi sebagainya, pagi raya nak takbir, boleh takbir pada bila-bila masa. Sehinggalah sebelum imam bertakbir untuk solat sunat hari raya. Selepas imam bertakbir, solat sunat hari raya dah tak ada lagi dah takbir mursal ataupun takbir mutlak. Ini jenis yang pertama. Kalau nak faham yang lebih mudah adalah kalau hari raya Aidilfitri, kan, apabila penyimpan mohor besar raja-raja dia isytiharkan, dia kata besok adalah hari raya, maka teruslah kita bertakbir sampai sebelum imam mengangkat takbir untuk mendirikan solat sunat hari raya. Itu namanya takbir mursal ataupun takbir mutlak. Baik. Jenis yang kedua, para ulama ataupun para fuqaha menyatakan adalah takbir muqayyad. Ya, takbir muqayyad. Muqayyad ni maksudnya kalau kita terjemahkan, takbir yang diikatkan, ataupun takbir yang disandarkan. Itu takbir muqayyad. Dan takbir muqayyad ini hanya ada pada hari-hari tasyrik, ataupun hanya ada pada hari raya Aidul Adha dan hari-hari tasyrik sahaja. Dia tak ada pada hari raya Aidilfitri. Jadi hari raya Aidilfitri, selepas imam mendirikan sembahyang sunat hari raya, dah tak ada lagi dah takbir. Tapi untuk hari raya Aidil Adha, selepas imam bertakbir, selepas imam mengangkat takbir untuk sembahyang sunat hari raya, lepas tu kita boleh takbir lagi. Dan takbir-takbir sampailah hari tasyrik yang ketiga tu, itu namanya takbir muqayyad. Baik. Takbir muqayyad ini, para ulama menjelaskan bahawa dia dilakukan, disandarkan, dikaitkan dengan sembahyang. Maksudnya kalau nak bertakbir selepas daripada imam menunaikan sembahyang sunat Aidul Adha, kan, hari raya pertama tu nak takbir mungkin petang sebagainya, dia kena dilakukan selepas daripada menunaikan solat, terutamanya solat fardu. Jadi sebab tu kalau kita tengok, kan, amalan bertakbir ni dilakukan selepas solat fardu zuhur, selepas solat fardu asar, selepas solat fardu maghrib, sampailah
kepada solat asar hari tasyrik yang ketiga, 13 Zulhijjah. Jadi kalau nak buat, kita suka-suka nak buat, boleh tak? Contohnya kita nak takbir, katakanlah pukul 10 pagi. Duduk tak ada kerja, takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar kan? Mungkin apa ni, kalau bukan musim PKP, kita panggil kawan-kawan, panggil jajaran, tu datang rumah kita, takbir ramai-ramai. Hari tasyrik yang pertama contohnya, hari ni. Tak boleh. Sebab takbir muqayyad ini dia mesti disandarkan, dikaitkan dengan solat. Terutamanya solat fardu. Ini kaedah yang perlu kita faham. Ya? Okey. Jadi kita dah sebut tadi. Cuma untuk Hari Raya Aidul Adha, dia ada sedikit keistimewaan. Dalam hadis ni, yang hadis yang ke-10 ni, Sayyidina Ali dan Ammar menceritakan bahawa Nabi mula bertakbir pada selepas solat subuh pada hari Arafah. Ini keistimewaan, ini ada pengecualian khusus yang dilakukan oleh Nabi. Baik, takbir pada hari Arafah ni adalah khusus. Kena faham juga, ya, adalah khusus bagi orang yang tidak mengerjakan haji. Maksudnya macam kita tak pergi haji. Jadi pada 9 hari bulan Zulhijjah, hari Arafah tu, selepas subuh dah boleh takbir. Jadi kita bertakbir lepas subuh, kemudian takbir selepas zuhur, selepas asar pada 9 Zulhijjah. Untuk jamaah haji yang berada di Mekah, yang menunaikan haji, maka mereka tak boleh takbir pada 9 Zulhijjah. Mereka disunatkan bertakbir pada hari raya. Hari raya haji itu 10 Zulhijjah, selepas daripada masuk waktu zuhur. Itu untuk orang yang menunaikan haji. Sebab ni, bab ni kita nampak kecil, tapi mungkin tak dijelaskan supaya kita faham. Saya ulang, ya. Orang yang tidak menunaikan haji, maka dia disunatkan bertakbir pada 9 hari bulan Zulhijjah selepas solat subuh. Orang yang mengerjakan haji, jemaah haji, dia mula bertakbir pada 10 Zulhijjah apabila masuk waktu zuhur. Ini tentang isu tentang takbir. Baik. Jadi kita sebut ada dua jenis takbir. Yang pertama mursal, mutlak, dan yang kedua muqayyad. Jadi macam mana, apa kaitan dengan hadis ini? Hadis yang ke-6 ni, yang pertama tadi. Nabi bertakbir. Semasa Nabi nak sembelih korban itu, Nabi letak kaki Nabi pada rusuk kambing dan Nabi pun sebut nama Allah, Bismillah, lalu Nabi bertakbir dan sembelih korban. Okay. Hari ni, kan, isu takbir ni kena faham betul-betul. Sebab apa isu takbir ni? Kan, isu takbir ketika sembelih ni menjadi isu khilafiyah. Maksudnya ada perbezaan pandangan. Sebab tu jangan bergaduh. Cuma saya share ni ilmu saja. Kita ahli akademik kena berdasarkan ilmu lah. Dan bukan kita bergaduh menyalahkan satu sama lain.
Okey, yang pertama isunya adalah siapa yang nak bertakbir? Untuk orang yang sembelih korban dengan orang yang tukang pegang kepala, tukang pegang kaki kan. Siapa yang nak bertakbir? Dalam hadis ni, okey, Saidina Ali telah sebutkan Sayyidina Anas telah sebutkan bahawa yang bertakbir itu adalah Nabi. Maksudnya orang yang nak sembelih dia yang bertakbir. Tapi masyarakat kita hari ini semua orang bertakbir. Itu satu isu ataupun satu perkara yang berlaku. Amalan Nabi adalah orang yang nak sembelih itu yang bertakbir. Hari ini kita semua, kalau ada 6 orang kan, mungkin 2 orang pegang kepala, 4 orang pegang dekat bahagian badan. Semua sekali takbir. Okey, satu. Dan yang kedua adalah, apakah lafaz takbir? Sebab kita belajar tadi, dalam hadis tadi, hadis yang kedua tadi, hadis ke-10 tadi, takbir tu ada 2 tempat je. Yang pertama takbir mursal, mutlak, dan yang kedua takbir muqayyad. Jadi semasa nak sembelih ni, dalam isu ni sebab tu kita kena bincang, para ulama bincang. Ada sebagian ulama kata takbir semasa nak sembelih korban itu bukan takbir raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan takbir raya. Dia hanya takbir yang macam kita sembahyang tu, Allahu Akbar kan. Tak perlu sampai La ilaha illallah wallahu akbar. Tak perlu. Sebab apa? Takbir yang tu hanya 2 je. Satu muqayyad, yang kedua mursal. Jadi takbir kat sini apa? Sekadar sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini yang dibahaskan oleh para ulama. Okay? Tapi ada sebahagian ulama yang menyatakan boleh nak macam takbir raya. Itu saya sebut dekat sini, maksudnya kita kena memahami isu berkenaan dengan takbir. Ya? Jadi kita kena jelaslah isu ni. Supaya apa yang kita buat tu kita bersandarkan kepada kefahaman yang jelas, yang benar. Jangan kata saya tengok dekat kampung saya, orang kampung buat kan. Bukan isu orang kampung buat. Bukan isu orang UiTM buat, tidak. Cari kita kena berdasarkan kepada ilmu. Ini penting memahami hadis-hadis Nabi. Jadi saya nak simpulkan bahawa bertakbir ketika melakukan sembelihan ada perbezaan pandangan ulama. Okey, nak takbir raya ke ataupun sekadar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Majoriti ulama sebut takbir biasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sembelih. Dan ada sebahagian ulama yang kata dibenarkan takbir macam lafaz takbir raya. Saya rasa boleh jelas dengan apa yang kita bincangkan ini. Tak apa, nanti boleh soal kalau ada kemusykilan, ada persoalan, boleh kita boleh bincang untuk cari penyelesaian. Baik, hadis yang ke-6 dan hadis yang ke-10 saya combinekan sekali. Baik, hadis yang ke-7, yang ni yang kita sebutkan pada kuliah yang lepas, iaitu hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang menceritakan bahawa pada zaman Nabi, para sahabat menyembelih lembu dan unta untuk 7 orang.
Maksudnya 1 ekor lembu, 1 ekor unta boleh share 7 orang. 7 bahagian. Baik. 7 bahagian itu pula boleh dipecahkan. Adakah adakah kita semua mesti ibadah korban? Tidak. Ya. Para ulama fiqh kata seekor lembu yang ada 7 bahagian itu, kalau hanya 5 bahagian untuk korban, 2 bahagian lagi untuk akikah, boleh. Jadi boleh campur antara bahagian akikah dan bahagian korban. Baik. Soalan yang ditanyakan lagi, ni masyarakat kita ni bagus, nak memahami ilmu. Okey. Kita sebut tadi bahawa 1 ekor lembu, 1 ekor unta boleh bahagi 7. Untuk 1 bahagian itu, okey, contohlah kita kata Ahmad dia ambil 1 bahagian lembu, 1 bahagian daripada 7, dia ambil 1 bahagian. Kemudian dia tak mampu nak bayar harga 1 ekor lembu. So katalah bahagian lembu harganya 700. Ahmad ni tak mampu nak bayar 700. Maka dia share lagi dengan adik-beradik dia 10 orang. 10 orang kan, seorang bagi RM70. Jadi 10 orang dapat 700. Boleh tak? Maka para ulama fiqh kata boleh. Untuk dapatkan 1 bahagian, share lah kalau dia tak mampu. Tapi kalau dia boleh mampu, tak apalah. Ya. Ini yang dibincangkan dari segi kitab-kitab fiqh tentang perkara ini. Okey, sambung. Hadis yang ke-8. Ya. Hadis yang ke-8 kita lihat bahawa ini hadis yang ke-8 yang saya nak bincang pada pagi ini. Okey, hadis ni menarik ni. Sebab saya rasa ada juga di kalangan sahabat-sahabat kita yang tanya tentang persoalan ni. Okey, kita baca hadis yang ke-8 dulu. Haddatsani Umaratu ibnu Abdullah qala sami'tu Ata'a ibni Yasarin yaqulu sa'altu Aba Ayyub al-Ansari kaifa kanat الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى. Okay, ini hadis yang ke-8 pada tengah hari ini. Baik, maksudnya telah menceritakan kepadaku Umarah bin Abdullah. Dia berkata, aku mendengar Ata' bin Yasar berkata, aku pernah bertanya kepada Abu Ayyub al-Ansari. Abu Ayyub ni sahabat Nabi, yang mana semasa peristiwa hijrah dia ni yang dikatakan Abu Ayyub ni dia adalah penduduk asal Madinah, Yathrib. Dia tunggu di Madinah ni kedatangan Nabi. Akhirnya unta Nabi yang bernama Al-Qaswa telah berhenti di hadapan rumah dia, dan Nabi bermalam di rumah Abu Ayyub semasa peristiwa hijrah. Waktu Nabi sampai di Madinah. Ni Abu Ayyub. Jadi kata Ata' bin Yasar,
Aku pernah bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Apa soalan dia? Iaitu bagaimana korban yang dilakukan pada masa Rasulullah. Dia tanya Abu Ayyub tentang macam mana korban ini dibuat pada zaman Nabi. Maka Abu Ayyub menjawab, seorang lelaki menyembelih seekor kambing untuk dirinya dan keluarganya. Mereka makan daging korban tersebut dan memberikannya kepada orang lain. Hal ini tetap berlangsung sehingga manusia berbangga-bangga. Maka jadilah korban itu seperti sekarang yang engkau saksikan hanya untuk berbangga-bangga. Baik. Hadis ni apa yang kita nak cerita? Apa yang kita nak fokus? Hadis ini riwayat Imam Tirmizi nombor 1505. Baik, kalau kita lihat kepada hadis ini, Atha bin Yasar ni, hadis ini adalah hadis yang sahih. Iaitu kata Abu Ayyub, pada zaman Nabi dahulu, yang mana seekor kambing disembelih untuk seorang diri dan ahli keluarga. Kita sambung juga dengan satu lagi, ada tak hadis ni? Okey. Jadi hadis yang kita tengok tadi, hadis yang ke-8 ni maksudnya seekor kambing adalah untuk seorang. Baik. Dalam hadis yang berikutnya, saya nak kaitkan dengan satu lagi hadis. Ini kadang-kadang kita jumpa juga dengan hadis ini. Okey. Hadis ini, hadis yang ke-11, an aliyin annahu kana yudhi bikabshain ahaduhuma anin nabiyyi sallallahu maaf yang ni isu lain. Okey, baik. Kita balik semula kepada hadis ni. Hadis tentang Atha bin Yasar dan Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi dalam isu ni kita lihat bahawa disebutkan dalam hadis ni bahawa seekor kambing boleh dikongsi ramai. Di dalam kitab Bahrul Mazi, syarah kepada Sunan Tirmizi, disebutkan bahawa ada sebahagian ulama berpandangan bahawa seekor kambing boleh untuk ramai orang. Di antara ulama yang berpegang kepada pandangan ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ishaq bin Rahawai. Dua ulama ini berpegang kepada seekor kambing boleh ramai orang. Sementara sebahagian ulama, majoriti ulama berpandangan bahawa seekor kambing tak boleh ramai orang, hanyalah satu orang yang kita pegang pada hari ini. Kalau lembu boleh 7 bahagian, kalau kambing 1 bahagian. Di antara ulama yang berpegang kepada pandangan tersebut, antaranya Abdullah bin Al-Mubarak, Imam Asy-Syafi'i dan sebagainya. Jadi sebab tu kalau kita dengar
ada orang yang berkata seekor kambing dia boleh share 4-5 orang satu keluarga dia, maka itu adalah mereka berpandukan kepada pandangan Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawai. Tapi yang kita berpegang pada hari ini, majoriti ulama berpegang seekor kambing hanyalah untuk satu orang, itu berpegang kepada pandangan Abdullah bin Mubarak dan para ulama yang lain. Jadi isu ni tak perlu kita rasa sampai timbulkan perpecahan dan sebagainya. Yang paling penting adalah buat ibadah korban. Ikut kemampuan masing-masing. Okey. Baik, seterusnya. Yang ni saya rasa kita tak bincangkan. Hadis yang ke-9. Kita pergi kepada hadis yang ke-10. Yang ni pun kita dah bincang tadi berkenaan dengan isu takbir. Ya, takbir kita dah bincang. Baik, kita pergi kepada hadis yang ke-11. Okay. Hadis yang ke-11 ni saya bawakan adalah untuk menjelaskan mengenai berkorban kepada orang yang telah meninggal dunia. Melaksanakan ibadah korban kepada orang yang telah meninggal dunia. Macam mana? Ya? Ini boleh ke tak boleh? Sebab ada orang dia membawa hadis. Dia bawa dalil hadis. Jadi kita baca dulu hadis. Ya, betul ada hadis. Kita tengok ya. Hadis dia berbunyi an aliyin annahu kana yudahi bikabshain ahaduhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wal akharu an nafsihi faqila lahu faqala amarani bihi ya'ni an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fala ada'uhu abadan. Qala Abu Isa, dia hadir sampai kat sini je. Yang ni saya ambil saya ambil tambahan teks yang ada dalam kitab Sunan Tirmizi. Qala Abu Isa, hadza hadithun gharibun la na'rifuhu illa min hadithin syarik. وقد رخص بعض أهل العلم أن يضحى عن الميت ولم يرى بعضهم أن يضحى عنه. وقال عبد الله ابن المبارك أحب إلي أن يتصدق عنه ولا يضحى عنه وإن ضحى فلا يأكل منها شيئا ويتصدق بها كلها. Okey, saya sebut tadi isu yang kita nak bincang tentang hadis ni adalah berkorban bagi pihak orang yang telah meninggal dunia. Baik, kita tengok kepada terjemahan. Iaitu daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bahawasanya dia pernah berkorban dengan 2 ekor kambing sebab dia ikut amalan Nabi. Ya, hadis yang kita baca sebelum ni iaitu Nabi telah melakukan ibadah korban dengan 2 ekor kambing, maka para sahabat pun ikut. Seekor untuk Nabi SAW dan seekor lagi untuk dirinya sendiri. Jadi Sayyidina Ali ni dia buat korban 2 ekor kambing ni selepas kewafatan Nabi. Lepas Nabi dah wafat, ya, maka dia pun buat korban. Satu korban untuk Nabi dan satu ekor korban lagi untuk dirinya sendiri. Hingga ia pun ditanya tentang hal itu.
Jadi bila dia buat macam tu, maka Sayyidina Ali ni ditanya oleh para sahabat yang lain, sebab apa kamu buat macam tu? Satu ekor untuk Nabi dan Nabi ni telah wafat. Satu lagi untuk kamu. Maka Ali menjawab, ya, Nabi SAW telah memerintahkan hal itu kepada aku, maka aku tidak akan meninggalkannya selama-lamanya. Ini hadis dia. Baik. Imam At-Tirmizi berkata, hadis ini adalah hadis gharib dan statusnya adalah dhaif. Kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadis syarih. Sebahagian ulama memberi keringanan untuk berkorban atas nama mayat, sementara sebahagian lagi tidak memberikan keringanan tersebut. Abdullah ibnu Mubarak berkata, aku lebih cenderung seseorang bersedekah atas nama mayat dan bukan berkorban. Namun ia berkorban atas nama mayat, maka hendaknya ia tidak memakan dagingnya sedikit pun, tetapi mensedekahkan semuanya. Okey, baik. Inilah soalan yang paling kerap ditanya mengenai melakukan ibadah korban kepada orang yang telah meninggal dunia. Baik. Para ulama di dalam membincangkan hadis ini menyatakan, kita kena faham ya, para ulama kata berkorban untuk orang yang meninggal dunia adalah tidak boleh. Jadi yang Saidina Ali ni buat, dia berkorban untuk Nabi selepas Nabi wafat, maka para ulama berkata hadis ini adalah wasiat. Maksudnya Nabi telah mewasiatkan kepada Saidina Ali. Yang mana Saidina Ali menjawab, Nabi telah memerintahkan hal itu kepadaku. Jadi sebelum Nabi wafat, Nabi mewasiatkan kepada Saidina Ali supaya selepas Nabi wafat nanti, Saidina Ali buatkan korban untuk Nabi. Yang ni yang perlu difahami. Maka orang yang telah meninggal dunia, mungkin mak kita, atuk kita, saudara mara kita, sekiranya dia tidak melakukan wasiat semasa dia hidup supaya dilakukan korban, apa dia, supaya dilakukan korban untuknya selepas dia wafat nanti, maka tidak boleh dilakukan korban kepada si mati. Ini yang pertama. Sebaliknya, sekiranya sebelum orang itu meninggal dunia, dia telah berpesan, dia telah berwasiat, apabila dia meninggal nanti, selepas dia meninggal, maka buatkanlah korban untuknya. Maka ketika itu, waris ini boleh melakukan korban kepada si mati tadi. Dan korban itu adalah menjadi korban wajib sebab dia telah berwasiat. Apabila dia menjadi korban wajib, maka dalam teks ini disebut dia tidak memakan dagingnya sedikit pun. Maksudnya waris yang melakukan korban tersebut tidak boleh memakan daging haiwan korban yang disembelih itu, tetapi mensedekahkan semuanya. Sebaliknya, semua kena sedekah. Jadi waris yang buat korban tu, contohlah katakan waris tu buat, dia wasiatkan, si mati ni wasiatkan sebelum meninggal, dia kata
selepas dia mati nanti, maka buatkanlah korban kepadanya seekor lembu. Lepas tu dia pun meninggal. Jadi waris ni, selepas si mati tu, lepas orang tu meninggal dunia, waris tu pun buatlah ibadah korban. Sebab wasiat daripada si mati. Dan dia punya daging haiwan yang dikorbankan itu tidak boleh dimakan oleh ahli waris, ahli keluarganya. Semua daging itu hendaklah disedekahkan. Saya harap soalan-soalan, isu-isu yang berkaitan dengan perkara ini dapat kita jelaskan pada tengah hari ini. Ya, kita ada masa lagi 10 minit, jadi saya buka ruang. Itu yang kita nak bincang pada hari ini. Saya buka ruang, kalau ada soalan, nak bertanya gunakan mikrofon boleh, nak gunakan ruangan chat pun boleh. Okey, kita ada satu soalan daripada Nurul Huda. Orang yang digalakkan untuk orang yang berkorban digalakkan untuk menyembelih sendiri binatang korbannya. Tetapi nak tanya, orang perempuan boleh menyembelih sendiri? Jawapannya boleh. Kan? Jadi kalau berani, silakan. Kan? Syarat sembelihan, syarat sembelihan adalah, syarat sah sembelihan ni dia tak ada orang lelaki ke perempuan. Syaratnya adalah orang Islam. Syarat sah sembelihan adalah orang Islam. Dia mestilah orang Islam. Kemudian semasa nak sembelih itu, dia sebut Bismillah. Kan? Maka sahlah sembelihan. Jadi yang nak sembelih tu kanak-kanak pun boleh, ataupun kaum wanita pun boleh. Tapi saya rasa kalau lembu wanita nak sembelih ni payahlah sikit kan. Okay, kalau kambing tu rasa boleh lah kan. Tapi kalau keadaan yang susah macam tu, tak apalah, kita wakilkanlah kepada penyembelih-penyembelih yang ada. Tapi kalau tanya sama ada boleh tak kaum wanita sembelih, jawapannya kalau dia melakukan sembelihan, hukumnya adalah sah. Tapi yang kita risau takut sembelih separuh jalan je. Lepas tu tak sanggup nak sembelih lagi. Nanti jadi masalah pula. Kan? Jadi untuk kita nak mengelakkan kemudaratan, keadaan-keadaan yang berlaku selepasnya, maka bagilah kepada kaum lelaki. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan lain? Apa apa hukum makan daging korban yang kita buat, atau boleh disedekahkan semuanya? Hukumnya adalah sunat orang yang melakukan ibadah korban memakan sedikit daripada daging haiwan yang dikorbankan. Dan dalam hadis sebut ambil juga bahagian hati hati haiwan yang disembelih itu. Jadi seorang yang berkorban maka disunatkan dia makan sedikit daripada haiwan yang disembelihkan, dan antara yang disunatkan makan itu adalah ambil bahagian hati. Sebab ni ada hadis yang menjelaskan perkara tersebut. Lepas tu yang lain tu sedekahlah. Dia konsep dia adalah daging korban itu kita seeloknya kita pecahkan kepada 3. 1/3 untuk kita bagi kepada kumpulan-kumpulan yang dikatakan sebagai hadiah. Jadi hadiah ni boleh orang kaya, boleh kawan-kawan kita, boleh hadiah. 1/3 yang kedua kita bagi sebagai sedekah
Sedekah ni khusus kepada fakir miskin. Hadiah ni boleh kan. Mungkin kawan-kawan kita dia kaya ke sebagainya, tak ada masalah kita bagi. Sebab atas dasar hadiah. Dan 1/3 lagi adalah untuk kita makan. Jadi yang makan tu mungkin tak perlu banyak lah kan. Jadi kita makan untuk ahli keluarga kita. Dan untuk korban, afdal adalah dalam bentuk kita ambil tu ataupun kita hadiahkan, kita sedekahkan dalam bentuk daging yang mentah. Kemudian katakanlah kita bagi dekat jiran kita, mungkin jiran kita ni seorang yang fakir miskin. Kita bagi dekat jiran kita. Lepas tu semua orang pakat bagi dekat dia. Maka di rumah dia ada 20 kilogram daging. Dia pun kata saya dah tak larat nak makan dah ni 20 kilo. Dia nak jual. Boleh. Penerima daging korban bila dah dapat dekat dia, dia nak makan ke dia nak jual, itu dah jadi hak dia terpulang. Tapi kita yang melakukan ibadah korban, peserta korban haram menjual daging korban. Tak boleh tak boleh jual. Mungkin dekat rumah kita, mungkin kita sebagai peserta, dekat rumah kita ada 20 kilo daging. Sebagai peserta dapat kan. Kita rasa nak jual lah, tak boleh. Tak boleh jual. Tapi kalau penerima daging, kan, fakir miskin ke ataupun sahabat kita ke, kat rumah dia katakan ada 10 kilogram, semua orang bagi dekat dia dah banyak, dia nak jual, itu terpulang kepada dia. Itu dia benarkan. Ya, baik. Yang tadi tu sunat makan daging korban kita tu termasuk korban yang nazar. Okey. Kalau korban yang wajib kan, korban wajib ni sama ada korban nazar ataupun korban wasiat. Yang tadi itu kita bincang hadis tadi itu tentang wasiat, orang yang meninggal tu dia wasiatkan. Itu masuk kategori korban wajib, sama ada nazar ataupun wasiat. Jadi dua jenis korban ni, maka peserta korban tidak boleh memakan dagingnya. Dia kena sedekahkan kesemuanya. Ya. Okey, bagaimana pula dengan korban di luar negara? Boleh Ustaz ulas isu ni sedikit? Okey, untuk korban di luar negara. Ya. Okey, hari ni banyak ada pelbagai pihak yang menganjurkan ibadah korban di luar negara. Okey, sebagi saya, dari segi dasarnya tidak bertentangan dengan agama. Boleh, tak ada masalah, dibenarkan. Ya, nak buat di Kemboja, kan, nak buat di Afrika, sebagainya, falyatafaddal, silakan. Okey, cuma kita kena jelas bahawa dalam ibadah korban ini yang baik adalah buat dahulu di dalam negara kita. Sebab dalam negara kita pun ada juga orang yang susah. Kalau kita kata luar negara tak makan, dalam negara kita pun ramai lagi orang fakir miskin yang tidak makan. Ya. Jadi dari segi hukum tidak ada masalah. Ya. Maka mungkin kalau tanya saya lah, mungkin kalau kita nak buat, katakan kita nak buat 2 bahagian ataupun 3 bahagian korban, kita boleh buat 1 bahagian dalam negara dan mungkin lagi 2 bahagian tu di luar negara. Sebab apa, di luar negara pun memang kita faham ada ramai yang memerlukan. Jadi boleh, tak ada masalah. Ya. Itu keadaannya lah. Jadi tak ada masalah apa-apa kan. Jadi kalau tanya saya, pandangan saya yang dibincangkan oleh para ulama sebagainya, diharuskan untuk melakukan ibadah korban di luar negara. Tapi jangan kita terlampau fokus kepada luar negara sehingga kita meninggalkan masyarakat kita di qaryah kita, di kampung kita, negeri kita yang ada juga ada masyarakat yang
memerlukan. Hari ini harga daging dah mahal. RM35, RM45 sekilo. Ada orang juga yang tak makan daging sebab tak mampu. Jadi inilah masa untuk kita memberikan kepada mereka. Jadi jawapannya adalah boleh, tapi tengok dulu kepada keutamaan di dalam negara. Baik, ada lagi yang lain? Tak ada Jam 2.59, 12.59. Okey. Jadi saya rasa mungkin itu sahaja kuliah kita ataupun perbincangan kita tentang ibadah korban. Kita lihat kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah